Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Rahmat B118146. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan tentang dawabit umumul balwa menurut 4 mazhab. Okey, seterusnya kita masuk kepada pengertian umumul balwa. Okey, umumul balwa ni dia sebenarnya berasal daripada dua perkataan. Yang pertama adalah umum, yang kedua adalah al-balwa. Umum ni berasal daripada perkataan amun yang bermaksud menyeluruh. Adapun al-balwa ni dia adalah pecahan daripada perkataan al-bala yang bermaksud ujian. Okey, adapun umumul balwa ni menurut istilah fiqh adalah satu situasi yang melibatkan orang ramai dan tak boleh nak dielakkan. Okey, sebahagian ulama mengatakan bahawa umumul balwa ni adalah keperluan mendesak dan sebahagian lagi mengatakan dia adalah keperluan umum. Okey, menurut kajian Atiqullah pada tahun 2005 dia kata dalam menetapkan istilah umumul balwa ni ada perbezaan pendapat lah antara ulama fuqaha dengan ulama usuliyun. Adapun ulama fuqaha daripada Wahbah Zuhaili dia kata umumul balwa ni maksudnya adalah bertebarannya ujian dalam bentuk kesukaran ataupun kesusahan yang menjadikan menjadikan mukallaf tu susah nak lari daripadanya. Adapun dari sudut pendapat Al-Tufi, iaitu daripada ulama usuliyun, dia mengatakan bahawa bebanan kewajipan yang dipikul ke atas semua mukallaf ataupun sebahagian besar daripada mereka sahaja. Okey, dalil persyariatannya seperti firman Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 78 ataupun di dalam surah Al-Baqarah ayat 286 ataupun di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Okey, syarat-syarat umumul balwa ni dia terbahagi kepada 3. Yang pertamanya adalah dia mestilah menyeluruh dan melibatkan ramai orang ataupun dia melibatkan satu kelompok tapi dengan jumlah yang ramai. Adapun yang kedua, satu perkara tu datang mestilah berlaku pengulangan. Adapun yang ketiga, satu kesukaran tu di luar daripada kebiasaan. Seterusnya kita masuk kepada contoh permasalahan umum al-balwa. Yang pertamanya adalah dalam permasalahan najis yang dimaafkan. Okey, najis yang dimaafkan ni dia mesti mempunyai illah. Antara illah dia adalah pertama berlakunya kesukaran, yang kedua adalah kuantiti najis yang sedikit, yang ketiganya adalah kesukaran mukallaf sebab berlakunya pengulangan, yang keempatnya adalah umum al-balwa. Okey, dalam kitab Ashbah wan Nazair karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam tu menyebut ada 17 jenis najis. Okey, daripada 17 jenis najis ni dapat kita simpulkan bahawa ada 3 je kategori najis. Yang pertamanya adalah najis yang datang daripada manusia. Yang keduanya adalah najis yang datang daripada haiwan. Yang ketiganya adalah najis ataupun kotoran luaran. Okey, ulama pula berbeza pendapat dalam nak menetapkan kadar najis yang dimaafkan ni. Okey, dari sudut pendapat Imam Abu Hanifah lah kan, dia mengatakan bahawa najis yang dimaafkan ni sebenarnya terbahagi kepada 2. Yang pertamanya adalah najis mughallazah dan yang keduanya adalah najis mukhaffafah. Okey, najis mughallazah ni dia kata akan dimaafkan tapi dengan syarat jumlahnya adalah sedikit. Kalau najis mukhaffafah ni pula dia kata najis mukhaffafah ni kalau dia terkena kepada baju ataupun badan dengan syarat jumlah tu adalah 1/4 maka dia akan dimaafkan. Okey, adapun bagi pendapat Imam Maliki, dia mengatakan bahawa najis yang dimaafkan ni adalah daripada golongan darah ataupun najis daripada darah lah kan. Okey, najis daripada darah ni kenapa dia dimaafkan? Sebab berlakunya kesukaran dan berlakunya pengulangan. Adapun kalau najis yang selain daripada darah, dia kata akan dimaafkan tapi dengan jumlah yang sedikit. Adapun kalau bagi pendapat Syafi'i pula, dia mengatakan najis yang dimaafkan tu adalah najis yang sebesar tapak tangan ataupun najis yang sebesar dinar. Adapun bagi pendapat Hambali, dia mengatakan najis yang dimaafkan adalah najis yang dengan kuantiti yang sikit dan dalam keadaan tertentu. Okey, Imam Abu Hanifah dia mengatakan bahawa najis yang dimaafkan ni dikategorikan sebagai umum al-balwa. Adapun bagi pendapat Imam Syafi'i dengan Hambali, dia mengatakan bahawa najis yang dimaafkan tu memanglah daripada kesukaran dan dari kuantitinya mestilah sedikit, tapi dia tidak tergolong dalam kategori umum al-balwa. Okey, pendapat yang rajih adalah pendapat daripada Imam Syafi'i dengan Imam Hambali yang mengatakan bahawa najis yang dimaafkan tu mestilah berlaku kesukaran dan mestilah kuantiti najis itu sedikit.
Okey, contoh yang seterusnya adalah jual beli salam. Jual beli salam ni dia ada syarat-syarat dia juga tau. Okey, syarat-syarat dia adalah yang pertama, kita kena jelaskan dia punya jenis dia punya ukuran dia dan dia punya sifat-sifat barang tersebut. Adapun yang kedua, barang tu mestilah barang yang kebiasaannya dah digunakan dekat dalam jual beli ni. Adapun yang ketiga, masa nak beli tu kita dah tentukan dah bila tempoh penyerahan akan dibuat. Okey, seterusnya ulama ni dia berbeza pendapat dalam nak menetapkan ciri-ciri barang jual beli salam tu. Okey, Syafi'i dengan Maliki, Syafi'i dengan Maliki ni diorang ada banyak persamaan dalam menentukan ciri-ciri barang jual beli salam tu. Tapi Syafi'i ni dia menambah lagi satu ciri-ciri yang mana dia kata barang tu mestilah barang yang tak mudah rosak. Adapun Maliki dia mengatakan bahawa barang-barang tu dia pun menambah juga dan dia pun mengatakan barang-barang tu mestilah barang yang sah untuk dijual dan dibeli. Lepas tu dia kata barang tu juga mestilah dia kata barang tu mestilah berbeza dengan modal jual beli salam tu. Okey, seterusnya kan kita biasa dengar kan orang kata macam jual beli salam ni sama je macam jual beli online kan. Tapi ulama Syafi'i lah dia mengatakan bahawa tak semua jual beli online tu adalah jual beli salam. Sebab apa? Sebab dia berpegang kepada ciri-ciri yang ditambah tu tadi. Dia kata barang tu mestilah tak mudah rosak. Adapun bagi Maliki dia kata semua jual beli adalah jual beli salam. Dia kata tak kisahlah jual beli online ke tetap jual beli salam. Sebab apa? Sebab dia kata jual beli online tu sebenarnya dia dah menepati dah syarat-syarat orang kata syarat-syarat barang untuk jual beli salam tu. Okey, contoh seterusnya dalam bab istihalah. Istihalah ni adalah satu proses untuk ubah sesuatu tu yang pada asalnya adalah najis berubah menjadi suci. Okey, dalam bab ni ulama berbeza pendapat sama ada boleh atau tidak pakai istihalah ni. Terbahagi kepada dua pendapat. Okey, pendapat yang pertama mengatakan bahawa air najis tu berubah menjadi suci setelah berubah sifat-sifat unsur-unsur dan hakikat. Okey, pendapat yang pertama ni pula dia kata boleh kita nak menggunakan pakai istihalah ni secara meluas. Adapun pendapat yang kedua dia mengatakan bahawa ain najis tu takkan berubah walaupun dah berubah unsur-unsur sifat-sifat dan hakikat. Okey, golongan yang kedua ni dia macam lebih syadid lah. So dia lebih sempit dalam penggunaan istihalah ni. Adapun Asy-Syaibani mengatakan bahawa sesuatu najis tu dianggap suci setelah berubah sifatnya, sama ada telah berlalunya masa ataupun telah hilangnya kesan najis tu. So dia mengatakan bahawa setiap apa yang telah berubah sifatnya secara menyeluruh maka ia dianggap sebagai umum al-balwa. Okey, ini adalah antara rujukan berkaitan dengan umum al-balwa. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.